Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera. Bertemu lagi dalam channel Cikgu Fazli Handsome. Okey, untuk video kali ini kita akan kembali menyambung pembelajaran kita untuk bahagian yang kelima, bab 3 matematik tingkatan 3, iaitu matematik pengguna, simpanan dan pelaburan, kredit dan hutang. Okey, jadi kita masih lagi berada dalam bahagian A, iaitu simpanan dan pelaburan, dan kita akan belajar perkara yang ke-9 dalam bahagian A, iaitu menyelesaikan masalah yang berkaitan simpanan dan pelaburan. Okey, contoh yang pertama, berikut ialah dua orang pelabur yang melabur wang persaraan mereka. Pelabur pertama bernama Mutu. Mutu menerima wang persaraan daripada syarikatnya sebanyak RM500,000. Beliau membeli satu lot kedai 2 tingkat di Keluang Johor dan menerima sewa bulanan sebanyak RM2,000. Manakala pelabur kedua pula bernama Sofian. Sofian pula menerima wang persaraan dari syarikatnya sebanyak RM500,000 juga. Berikut adalah pelaburan yang dilakukan oleh beliau. Yang pertama, Sofian menyimpan RM100,000 dalam akaun simpanan tetap di sebuah bank perdagangan dengan kadar faedah setahun 4%. Kedua, Sofian membeli unit amanah saham bernilai RM150,000. Pada akhir tahun, dividen diisytiharkan sebanyak 5%. Yang ketiga, Sofian membeli saham di syarikat Fajar bernilai RM100,000. Pada akhir tahun, dividen diisytiharkan sebanyak 10%. Dan yang keempat, baki wang persaraan Sofian digunakan untuk membeli sebuah rumah kos sederhana di Paloh dan menerima sewa sebanyak RM800 sebulan. Okey, soalan yang pertama. Jelaskan tahap risiko pelaburan kedua-dua individu tersebut. Soalan yang kedua, pada pandangan anda, siapakah yang merupakan pelabur yang bijak dalam tempoh setahun? Berikan justifikasi anda. Okey, sekarang kita nak jawab soalan yang pertama, iaitu kita nak menjelaskan tahap risiko pelaburan kedua-dua individu, iaitu Mutu dan Sofian tu tadi. Okey, tahap risiko pelaburan yang pertama Mutu. Okey, Mutu melaburkan. Okey, Mutu membuat pelaburan. Okey, tadi beliau membeli apa tadi? Membeli satu lot kedai 2 tingkat. Okey, bermaksud Mutu telah membuat pelaburan hartanah. Okey, hartanah, dan risiko pelaburannya adalah rendah. Okey, risiko rendah. Okey, ini telah disentuh dalam video yang lepas. Okey, untuk Sofian pula, kita tengok Sofian ada buat 4 jenis pelaburan. Okey, yang pertama ialah simpanan tetap. Okey, yang pertama pelaburan Sofian adalah simpanan tetap. Okey, simpanan tetap. Okey, risikonya adalah rendah. Okey, yang kedua, Sofian ada buat pelaburan amanah saham. Okey, ataupun unit amanah. Okey, unit amanah. Okey, dan risikonya pun rendah juga. Okey, pelaburan yang ketiga, Sofian ada membeli saham. Okey, saham pula. Okey, saham pun dia punya risikonya. Okey, risikonya. Okey, saham risikonya saya tak ingat. Okey, kita buka yang video yang lepas. Okey. So saham, saham risikonya tinggi. Okey, dan pelaburan yang keempat, Sofian membeli rumah kos sederhana, iaitu beliau membuat pelaburan hartanah. Okey, hartanah risikonya adalah, tengok sini nota yang lepas, risiko bagi hartanah ialah rendah. Okey, itu ialah tahap risiko pelaburan bagi Mutu. Okey, hartanahnya berisiko rendah. Manakala Sofian, dia ada buat 4 pelaburan. Simpanan tetap
Dan unit amanah risikonya rendah, saham risikonya tinggi dan hartanah risikonya rendah. Okey, sekarang tengok pula contoh soalan B pula. Pada pandangan anda, siapakah merupakan pelabur yang bijak dalam tempoh setahun? Berikan justifikasi anda. Okey, sekarang kita nak buat perbandingan pulangan atas pelaburan, okey, dan kecairan. Yang pertama bagi mutu. Okey, sekarang kita kira pulangan pelaburan. Okey, pulangan pelaburan bagi mutu. Okey, sekarang kita kira dulu dia punya sewa. Okey, yang pertama sewa dia. Okey, tadi mutu sewa sebanyak berapa ribu sebulan? 2,000 sebulan. Okey, 2,000 sebulan. Dan kita kira dalam masa setahun ada 12 bulan. So 22,000 darabkan dengan 12. 2,000 darabkan dengan 12. Jawapannya ialah 24,000. Okay, jadi mutu dapat 24,000 selama setahun. Okay. So kalau kita nak kira ROI dia, okay, ataupun peratusan pulangan, so 24,000 perkan dengan kos tadi, dia beli rumah sebanyak 500,000 darabkan dengan 100%. Okey, kita buat pengiraan. 24,000 perkan dengan 500,000 darabkan dengan 100%. Jawapannya ialah 4.8%. Okey, ini peratus pulangan pelaburan yang mutu dapat. Okey, kemudian kecairan pula. Okey, kalau tengok kecairan, Okey, kecairan. Okey, kalau kita tengok balik video yang lepas, kecairan untuk hartanah, okey, ialah rendah. Okey, jadi dia punya kecairannya adalah rendah. Okey, rendah. Kenapa rendah? Sebab dia mengambil masa yang lama, mengambil masa untuk dijual. Okey, jika nak jual lah. Okey, itu pulangan atas pelaburan dan kecairan bagi mutu. Sekarang kita tengok pula pulangan pelaburan bagi Sofian. Okey, Sofian ni ada banyak pengiraan sikit sebab dia melibatkan 4 jenis pelaburan. Okey, so tengok pulangan pelaburan. Pulangan pelaburan. Okey, yang pertama ialah simpanan. So kita kira simpanan yang beliau dapat. Okey, simpanan ataupun dia punya hasilnya ialah faedah. Okey, pulangan adalah bentuk faedah. So faedahnya 4/100 darabkan dengan simpanan sebanyak RM100,000. Okey, betul tak? 4/100 hari kan? 4%, okey, RM100,000. Okay, jadi kita buat pengiraan. 4/100 darabkan dengan RM100,000. Jawapannya ialah RM4,000. Okey, so simpanan dapat pulangan faedah sebanyak RM4,000. Okay, yang kedua, kita nak kira dia punya saham. Okey, yang kedua, unit amanah saham. Unit amanah. Unit amanah. So dapat pelaburan daripada dividen ataupun bonus. Sekarang pengiraannya tadi dia dapat dividen sebanyak 5%, dia melabur sebanyak RM150,000. Jadi kita nak kira 5%, 5/100 darabkan dengan RM150,000. Jadi kita kira 5/100 darabkan dengan RM150,000. Jawapannya ialah
RM7,500. Okey, yang ketiga saham pula. Okey, saham pun sama, dia dapat atas pulangan dividen ataupun bonus. Okey, so dia punya dapat sebanyak 10% dividen yang disyaratkan. Dia membeli saham sebanyak RM100,000. So kita kira pulangan dia. So 10/100 darabkan dengan RM100,000. Okey, kita kira guna kalkulator. 10/100 darabkan dengan RM100,000. Jawapannya ialah RM10,000. Okey. Dan yang keempat ialah hartanah. Okey, hartanah tadi dia buat sewa. Pulangannya dia dapat sewa. Okey, sewa. Dia sewa tadi sebanyak RM800. Darabkan dengan setahun 12 bulan. So 800 darabkan dengan 12, dia akan dapat RM9,600. So dia punya peratus pulangan ataupun ROI. Okey, tambahkan semua. Simpanan sebanyak RM4,000, tambah RM7,500, tambahkan RM10,000, tambahkan RM9,600. Okey, tambahkan semua. RM4,000 tambah pen. Okey, ROI dia ROI tambahkan semua RM4,000, tambahkan RM7,500, tambahkan RM10,000, tambahkan RM9,600, teperkan dengan dia punya jumlah jadi yang dikeluarkan sebanyak RM500,000. Okey, darabkan dengan 100%. Okey, kita kira sekarang. RM4,000 tambah RM7,500 tambah RM10,000 tambah RM9,600, jumlahnya RM310,000. Okey, buat kat mana? Okey, RM31,100 perkan dengan RM500,000, darabkan dengan 100%. Okey, perkan 31,100 perkan dengan RM500,000, darabkan dengan 100%. So pulangan ialah sebanyak 6.22%. Okey, jadi kita tengok kat sini kalau kita buat perbandingan. Okey, di antara Muthu dengan Sophian. Okey, Muthu cuma dapat 4.8% saja pulangan, manakala Sophian pula mendapat 6.22%. Okey, bermaksud Sophian merupakan pelabur yang lebih bijak. Okey, sebab dia punya pendapatan, pulangan pendapatan sebanyak 6.22%. Okey, so kalau kita tengok dalam bentuk kecairan pula. Okey, kita refer balik jadual tadi. Okey, untuk kecairan. Okey, kecairan sebab kat sebelah sini lah kecairan. Okey, simpanan dia punya tahap kecairannya adalah tinggi. Okey, so dia punya kecairannya tinggi. Okey, simpanan tinggi sebab mudah ditunaikan. Okey, kita boleh keluarkan pada bila-bila masa. Okey, yang kedua, unit amanah. Okey, unit amanah pun kecairannya tinggi juga. Okey, tinggi juga. Okey, sebab dia pun sama, dia mudah ditunaikan. Okey, mudah ditunaikan. Okey, saham pula adalah saham syarikat sederhana. Okey, sederhana. Kenapa sederhana? Sebab dia mengikut pasaran. Okey, dia mengikut pasaran saham.
Okey, yang keempat, hartanah pula kecairannya adalah rendah. Okey, hartanah kecairannya rendah. Okey. Jadi tadi kita ulang balik kenapa kita kata Sophian bijak. Okey, yang pertama, saya terpaksa buat jawapan tempat lain lah. Okey, yang pertama sebab beliau ada banyak pelaburan. Okey, banyak cabang pelaburan, ada 4 semuanya. Dan yang kedua, okey, jika ada satu pelaburan yang rugi, okey, jika ada satu pelaburan yang rugi, tak muat nak tulis. Okey, saya buat kat atas ni lah. Okey, bijak. Okey, yang pertama sebab ada banyak pelaburan. Banyak pelaburan. Yang kedua, okey, dia dapat pulangan tinggi iaitu sebanyak 6.22%. Yang ketiga, jika ada satu rugi, ada pelaburan lain yang akan ganti. Ada pelaburan lain. Jika ada satu rugi, ada pelaburan lain. Okey, itu 3 faktor kenapa, 3 sebab kenapa Sophian merupakan seorang pelabur yang lebih bijak berbanding dengan Mutu. Okey, Mutu ni hanya melabur pada satu saja pelaburan iaitu pada hartanah. Okey, berbanding Sophian dia melabur 4 cabang pelaburan. Okey, sekarang kita tengok contoh yang kedua pula. Okey, contoh 2, Karim membeli sebuah rumah dengan harga RM500,000. Beliau telah membayar 10% wang pendahuluan dan bakinya dibayar melalui pinjaman. Setelah menduduki rumah tersebut selama 20 tahun, beliau telah menjual rumah tersebut dengan harga RM800,000. Berikut ialah perbelanjaan yang terlibat. Yang pertama, jumlah ansuran bulanan yang dibayar sebanyak RM600,000, duty stamp semasa urusan jual beli sebanyak RM12,000, commission agent sebanyak RM15,000 dan perbelanjaan lain sebanyak RM13,000. Hitung nilai pulangan pelaburan yang diperoleh Karim. Okey, ini sebagaimana yang kita dah buat pun pada video yang lepas. Okey, langkah pertama kita nak mengira keuntungan modal dulu. Okey, keuntungan modal. Okey, so kita kira daripada awal dia dah jual rumah sebanyak RM800,000. Okey, tolakkan dengan semua perbelanjaan yang dia telah buat. Okey, yang pertama, okey, 10% daripada wang pendahuluan daripada RM500,000 iaitu kita kira 10% darabkan dengan RM500,000. Okey, ini pendahuluan. Yang kedua ialah duty stamp sebanyak RM600,000. Kemudian duty stamp pula. Tadi jumlah ansuran ya. Kemudian yang ketiga ialah RM12,000 ni duty stamp RM12,000. Yang keempat commission agent sebanyak RM15,000 dan yang kelima ialah perbelanjaan lain sebanyak RM13,000. Okey, sekarang kita buat pengiraan. So RM800,000 tolakan. Okey, yang ni 10% darabkan dengan RM500,000 iaitu RM50,000 tolak RM600,000 tolak RM12,000 tolak RM15,000 tolak RM13,000. So jumlahnya kita kira RM800,000 tolakan RM50,000 tolakan RM600,000 tolakan RM12,000 tolakan RM15,000 tolakan RM13,000. So jumlahnya ialah sebanyak RM110,000. Okey. So kita kira semuanya kejap. RM800,000
Okey, tolakkan dengan 50,000. Tolakkan 600,000. Tolakkan 12,000. Tolakkan 15,000. Tolakkan 13,000. Okey, betul, jawapannya RM110,000. Okey, sekarang kita nak kira dia punya nilai pulangan modal. So, nilai pulangan pelaburan. Okey, bukan modal. Nilai pulangan pelaburan. Okey, iaitu RM110,000. Kita perkan dengan, okey, dia punya yang asal tadi sebanyak RM500,000. Okey, RM500,000 darabkan dengan 100%. Okey, RM110,000 bahagi RM110,000 perkan dengan RM500,000 darabkan dengan 100%. So, jawapannya sebanyak 22%. Okey, inilah nilai pulangan pelaburan yang diperoleh oleh Karim selepas 20 tahun. Okey, sebanyak 22%. Okey. So, itulah contoh-contoh pengiraan penyelesaian masalah yang melibatkan simpanan dan pelaburan. Okey, itu saja untuk video kali ini. Video yang akan datang kita akan masuk kepada bahagian B, iaitu pengurusan kredit dan hutang. Okey, seperti biasa, jangan lupa subscribe channel YouTube saya, Cikgu Fazli Handsome. Jika ada sebarang komen, teguran, pertanyaan dan sebagainya, boleh tuliskan pada ruangan komen. Dan jika inginkan nota-nota yang saya gunakan dalam video saya, boleh subscribe channel Telegram saya, Cikgu Fazli Handsome. Okey, sehingga kita berjumpa lagi untuk video yang akan datang. Bye.